KPM. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Wah, semangat Izzah, cantik. Okey, pakai tu pun okey, baju semua lengkap, kasut lengkap, cantik. Izwani. Ini siapa yang pakai bulu mata macam ni? Izwani tak boleh tahu pakai macam ni, nanti buang semua tu alat solid cantik. Lengkap macam cikgu lah kan, Mesti anda semua tahu kan siapakah guru yang akan mengajar kita untuk unit badan beruniform kali ini? Tahu siapa? Jom tengok program guru hari ini. Buat make up tu tau. Baik, tanpa mereka masa lagi, kita jemput cikgu kita, Cikgu Jai. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Akmal? Saya? Ya Allah, kenapa tadi macam panik sangat? Bukan panik, Cikgu. Apa-apa, kita pandang depan dulu. Ramai orang nak tengok. Inilah Cikgu Jai. Assalamualaikum, murid-murid. Iya, Cikgu. Selamat sejahtera. Oi, ayah saya. Wah, Cikgu Korea ke, Cikgu? Wah, annyeong. Cikgu Jai. Ya, apa khabar, Akmal? Alhamdulillah sihat. Macam mana, Cikgu? Saya punya pakaian semua okey ke? Segak, handsome. Daripada 10 markah, cikgu bagi 100. Cikgu Jai, saya nak Saya. tahulah kan hari ni kan pasukan badan beruniform kita nak belajar mengenai KASPA. Ya, betul. Iaitu Kadet Sekolah Pertahanan Awam. Pandai. Tapi cikgu, saya nak tanya cikgu ni. Alright. Sejarah mengenai KASPA ni sebenarnya apa dia, Cikgu Jai? Sebelum cikgu mulakan tentang KASPA, iaitu Kadet Sekolah Pertahanan Awam. Okey. Cikgu ceritakan sebenarnya bagaimana bermulanya daripada awal lagi. Okey. Pada tahun 1939 telah diperkenalkan tentang civil defence ini. Okey, di seluruh negara termasuklah di tanah Melayu. Okey. Jabatan Pertahanan Awam telah mula ditubuhkan di Malaysia pada 24 Mac 1952. 1964 baru kita luaskan jajahan takluk Jabatan Pertahanan Awam ini di Singapura, Sabah dan Sarawak. Kita bawa peranan pertahanan awam ni di seluruh Malaysia pada ketika itu. Baik. Kemudian pada tahun 1970 berlaku banjir besar kat Malaysia ni. Jadi bila berlaku banjir besar itu tadi, peranan pertahanan awam ni murid-murid diperluaskan bukan sahaja untuk peperangan, tapi diperluaskan untuk bantuan semasa bencana. Kemudian tahun 1993 berlaku pula runtuhan Highland Tower. Peranan pertahanan awam ni semakin diperluaskan. Sebelum ini memang nama pertahanan awam adalah Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Sebab itu cikgu rasa rakyat Malaysia lebih sinonim dengan nama JPAM. Betul. Kemudian pada tahun 2016 nama JPAM tu telah ditukar kepada angkatan, bukan jabatan tetapi angkatan. Itu yang Izzah pakai tu, APM tu. Gitu gini ni Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Maksudnya JPAM dah tidak dipakai lagi nama tu. Bukan JPAM lagi. Walaupun rakyat Malaysia murid-murid dan rasanya murid-murid pun lebih tahu JPAM berbanding APM sebenarnya. Okey, seluruh rakyat Malaysia APM sekarang. Okey, kita semua sama-sama Sebenarnya bila bermula Kadet Sekolah Pertahanan Awam? Tajuk kita hari ini aku lupa ke? KASPA kan, lebih senang dia punya short Ya form dia. betul. Atau short formnya KASPA. Bila, cikgu? Pada tahun 1993, Angkatan Jabatan Pertahanan Awam ketika itu mengeluarkan surat berkeliling agar ditubuhkan Kadet Sekolah Pertahanan Awam di sekolah-sekolah. Kemudian mungkin setelah melalui perbincangan yang panjang ya murid-murid, barulah pada tahun 1997
Kementerian Pendidikan Malaysia menyebarluaskan agar ditubuhkan kadet sekolah pertahanan awam di semua sekolah-sekolah menengah. Jadi itulah sejarah panjang murid-murid tentang KASPA atau Kadet Sekolah Pertahanan Awam Malaysia. Tapi kan Cikgu Jai, KASPA ni kan dari Cikgu ada cakap ditubuhkan pada 1997. Ya, betul. Kan? Sekarang ni maksudnya semua sekolah dah ada KASPA ni ke atau hanya setengah sekolah saja yang ada KASPA ni, Cikgu Jai? Tak semua sekolah ada. Mungkin kamu ada di kalangan murid-murid kita ni di Malaysia ni, Akmal, tertanya-tanya, apa KASPA ni? Tak pernah dengar pun. Macam gitu kan. Sebab KASPA ni tak ada di semua sekolah. Oh, okey. Bukan senang sebenarnya nak tubuhkan KASPA ni. Kena melalui proses permohonan. Okey, Cikgu Jai. Kita dah tahu mengenai sejarah dan objektifnya pula saya nak tahu juga ni. Apa sebenarnya objektif penubuhan KASPA ni, Cikgu? Okay, another good question from you. Very good. Okay, memang sebenarnya bila berkaitan dengan pasukan badan beruniform ini, pastinya kita ada objektif tertentu yang perlu murid-murid semua tahu ya. Kenapa perlunya kadet sekolah pertahanan awam ni di sekolah. Cikgu rasa sama seperti pasukan badan-badan beruniform yang lain, kita nak beri kemahiran kepada pelajar. Okey, cumanya di dalam kadet sekolah pertahanan awam ataupun KASPA, yang kita terapkan, yang kita nak beri ilmu kepada pelajar-pelajar ini, kepada murid-murid adalah kemahiran seperti pertolongan cemas, menyelamat, melawan kebakaran, dan latihan-latihan lain termasuk kawat kaki. Kawat kaki pun ada juga kemahiran tu. Dan seterusnya, untuk apa kita belajar tentang KASPA ni di sekolah? Kenapa perlu KASPA di sekolah? Sebab kita nak memberi ilmu tentang khidmat sukarela. Kita nak terapkan dalam diri murid-murid semua, supaya murid-murid boleh memberi khidmat secara sukarela kepada semua masyarakat. Kemudian dalam mana-mana unit beruniform pun kita terapkan tentang semangat kerjasama, bertanggungjawab, hormat menghormati dan tolong menolong. Dan yang paling akhir, kita nak mendidik murid-murid semua supaya murid-murid ada sikap kepimpinan dalam diri masing-masing, pandai. Leadership. Kenapa perlu ini semua? Sebab kita nak sejajarkan dengan falsafah pendidikan negara, iaitu membina semangat patriotik dalam diri murid-murid, membina disiplin diri dan membina kerjasama yang erat antara semua murid, semua kaum agar mencintai bangsa dan negara. Okey cikgu, ini ada orang nak tahu juga, bukan ada orang nak tahu. Ibu bapa di luar sana tu kan, nak tahu juga apa sebenarnya signifikasi ataupun tujuan penubuhan KASPA di sekolah-sekolah cikgu. Oh, ibu bapa nak tahu? Ya, saya kan dah bapa. Oh, gitu. Gitu, cikgu ni banyak gitu tau. Okey, kalau gitu, wahai ibu bapa, apakah signifikasi KASPA di sekolah? Tujuannya adalah untuk supaya kita sentiasa dalam keadaan bersiap siaga, bersedia sekiranya menghadapi apa-apa yang berkaitan dengan peperangan ataupun bencana alam. Maksudnya kita akan hadapi dalam keadaan berjaga-jaga dan tenang. Di samping kita telah terapkan pada murid-murid semua tentang semua ilmu-ilmu pertahanan awam. Okey, dan seterusnya insya-Allah dengan adanya KASPA ini kita akan dapat menanamkan semangat sayangkan negara, berazam untuk menghadapi mana-mana saja ancaman musuh negara, dan insya-Allah KASPA boleh menyatu padukan rakyat Malaysia. Ya, jadi itulah dia signifikasi kenapa KASPA diwujudkan di sekolah-sekolah. Betul Cikgu Jai? Betul. Ya, Cikgu Jai, saya kan daripada tadi macam rasa tak puas hati pun ada. Kenapa rasa Akmal? Cemburu pun ada. Ya? Cikgu tengoklah Izzah tu, dia asyik pandang kita je, dia tak cakap apa-apa pun. Sebab dia fokus. Oh, dia fokus. Gitu. Izzah, kan jawab pula kan. Bagus. Lain kita sebagai sini. Sebab bukan apa Cikgu Jai, saya tengok Izzah tadi kan. Kenapa baju dia macam tu, saya pergi baju macam ni? Okey. Kita nak berhenti rehat dulu, cari cikgu. Kita nak berhenti rehat dulu. Kita berhenti seketika. Kita kembali selepas ini. Cantiklah cikgu. Jangan bye, belum habis lagi. Okey. Tunggu dulu.
Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Co-Curriculum bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Jai. Ya, dan juga kita ada Izzahar dan juga Izwani. Sihat semua Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang diorang kan? Senang. Diri tegak je kat belakang tu. tegak. Itulah macam tadi Cikgu Jai saya nak tanyalah mengenai pakaian seragam Kaspa dan APM ni. Yang Izzahar pakai lain, Izwani pakai lain, Cikgu Jai pun pakai lain, saya pun pakai lain. Apa perbezaan ni sebenarnya? Memang lain-lain. Kenapa marah? Tak ada. Nak isi Akmal je. Okey. Okey, sebenarnya cikgu mulakannya dari yang pertama. Pakaian seragam untuk Kaspa dan APM. Kita mulakan dengan APM dululah Akmal Boleh. ya. Murid-murid, pakaian seragam APM yang pertama atau pakaian seragam nombor 1 adalah pakaian seragam istiadat yang selalunya digunakan dalam majlis rasmi yang melibatkan istiadat. Pakaian seragam nombor 2 adalah yang cikgu pakai ni. Cikgu angkat tangan sikit cikgu. Sini. Okey. Ini adalah pakaian seragam nombor 2 yang sering digunakan untuk majlis rasmi dengan mengikut suasana dan tempat yang tertentu. Baik. Okey. Dan pakaian yang dipakai oleh Akmal pula dikenali dengan pakaian seragam nombor 3. Okey, ataupun pakaian pejabat. Pakaian pejabat. Izwan ni pakai baju apa? Kita tanya dia lah. Izwan ni pakai baju apa ni? Murid-murid, biasa tak tengok baju ni? Okey, ini adalah pakaian seragam nombor 4. Oh, ini nombor 4. Ini nombor 4 selalunya digunakan semasa operasi. Okey, murid-murid. Dan ini juga adalah pakaian nombor 4, Akmal. Sebenarnya dikenali dengan nama pakaian celoring atau digital. Kedua-dua pakaian ini digunakan masa majlis rasmi. Baik. Alamak, cikgu lupa. Apa dia? Kita ada live prop. Live prop? Cikgu, bukan haiwan-haiwan bukan Bukan. Nak tahu siapa? Kita panggil dia. Assalamualaikum. Jumpa masuk. Sila. Ui, macam artis lambai tadi Cikgu Jai, kenapa yang ini pakai macam ni pula? Yang ni dia sama dengan saya. Sebenarnya yang cikgu nak cerita pada murid-murid semua, inilah dua pakaian yang sering dipakai oleh Kaspa di sekolah-sekolah. Yang ini ya? Ini dua-dua pakaian ni. Yang pertama ni sama kan macam Akmal? Sama. Sebenarnya konon-konon Akmal ni cikgu lah. Cikgu pun pakai baju macam ni, pakaian seragam nombor 3. Baik. Murid juga mengenakan pakaian seragam nombor 3. Kena ada beret. Okey. Okey, baju biru muda di atas, seluar biru tua di bawah, dan kasut. Okey, mesti ada judul bahu, lencana, dan tanda nama. Macam tu. Haris. Sihat Haris? Haris nama dia. Siapa suruh cakap? Okey. Yang sebelah ni pula. Berwarna jingga ni. Cikgu belum habis lagi. Oh, ada lagi? Sebenarnya kalau pakaian nombor 3 ini, kita galakkan murid-murid pakai waktu perhimpunan co-curriculum. Oh, yang setiap hari Rabu tu. Bukan Akmal. Oh, dah tukar hari. Perhimpunan hari Isnin. Perhimpunan Koko semasa hari Isnin. Nampak tak cikgu? Saya dah lama tinggalkan sekolah. Tak apa. Terus kita balik. Flashback. Janganlah. Okay. Dan yang ini pula murid-murid adalah pakaian yang selalu digunakan oleh kadet untuk aktiviti-aktiviti dan latihan di sekolah. Iaitu t-shirt dan seluar berwarna hitam. Okey. Tapi ada perbezaan. Dekat belakang ni pusing sayang. Nama dia sayang? Atifah. Sayang. Atifah. Okey. Berbeza dengan Angkatan Pertahanan Awam. Di belakang ni ada tertulis Kadet Pertahanan Awam. Ataupun Kaspa lah kan? Ataupun Kaspa. Terima kasih. Siapa suruh pusing sayang? Okey, jadi itu dia cikgu dia. Itu berkaitan dengan baju-baju yang ada dalam APM dan Kaspa. Okey, terima kasih Haris dan juga Terima kasih. Okey. Baik-baik. Kena jatuh tu. Ya Allah. Hati-hati okey sayang. Okey, Cikgu Jai. Itu sedikit kan mengenai pakaian seragam Kaspa maupun APM. Okey, kita dah tahu pakaian seragam. Ini nak tahu dari segi aktiviti-aktivitinya pula. Di dalam Kaspa ni sebenarnya apa dia cikgu? Barulah menarik kalau kita cerita tentang latihan dan aktiviti Kaspa kan? Betul tak Akmal? Betul cikgu. Ya. Okey. Sebenarnya banyak latihan dan aktiviti
yang kita telah laksanakan. Okey. Laksanakan untuk murid-murid dan akan dilaksanakan apabila mereka menyertai KASPA. Okey. Iaitu kemahiran asas. Antaranya? Seperti antaranya. Kemahiran asas pertolongan cemas. Baik. Kemahiran asas melawan kebakaran. Kemahiran asas menyelamat. Okey. Latihan hikmat masyarakat. Latihan ikhtiar hidup. Okey. Pendidikan alam sekitar. Pengetahuan tentang menghadapi peperangan dan bencana. Serta sama macam pasukan badan beruniform yang lain, iaitu latihan kawat kaki. Dari kanan cepat jalannya itu kan? Iya, betul. Ya. Okey, jadi itulah dia antara orang kata latihan-latihan ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam KASPA ini. Tapi betul. kan Cikgu Jai, ada orang cakap lah kan, selalu yang KASPA maupun ATM ni kan, dia memang menyelamat sahaja. Lepas tu orang kata kalau ular je kan, tangkap ular je yang ini, tangkap ular je yang ini. Sebenarnya ada lain lagi juga kan KASPA ataupun APM ini dia punya aktiviti, betul tak? Betul. Ada orang ingat bila APM je tangkap tupai. Tupai pun ada. Ya, itu yang kita nak ubah persepsi orang ramai ni sebenarnya. So murid-murid, APM ataupun KASPA bukan itu sahaja, bukan menyelamat sahaja. Okey, kita ada aktiviti-aktiviti lain yang kita buat untuk murid-murid di sekolah. Okey. Untuk KASPA. Antaranya ialah perkemahan. Itu yang seronoknya. Kan seronok kan? Perkemahan kan, dan macam-macam aktiviti kita buat dalam perkemahan, termasuk semua latihan-latihan yang cikgu sebutkan tadi. Okey. Kemudian kita pernah bawa pelajar Akmal, kita bawa pergi berkayak, ekspedisi kayak di Pangkau. Wah, bestnya. Kita pernah bawa pelajar lawatan, sebab negara lain pun ada civil defense kan. Ada pertahanan awam. KASPA di Malaysia pernah bawa pelajar lawatan ke Indonesia. Untuk mengenali tentang civil defense di sana. Nice. Okey. Kemudian kita bawa antara aktiviti lain adalah kita buat kompas marching. Okey. Ataupun pandu arah dalam bahasa Melayunya. Kemudian kita bawa pelajar hiking. Dalam di hutan juga tu kita buat abseiling. Best. Okey, memang best. Ingat semula zaman sekolah dulu? Malangnya sekolah saya tak ada ni KASPA ni, cikgu. Jadi itulah dia, cikgu Ya. Baik. Cikgu, saya dengar ada orang minta bantuan ni. Daripada sana, cikgu. Kenapa? Alamak, tunggu sekejap. Cikgu Jai, tupai dia terlepas. Kita kena bertenang. Okey. KASPA kan? Okey, Alright, anda semua jangan mana, kami baru nak pergi selamatkan tupai itu. Selepas ini kita akan kembali dalam Koku Kurikulum Cantik. Didik TV. Cantik. Cikgu, mari kita. Jom. Let's go. Jom. Alhamdulillah masih lagi menyaksikan badan beruniform. Cikgu Jai, terbaiklah kita dapat selamatkan tupai itu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, nak tahu juga apa faedah KASPA ni sebenarnya? Faedah-faedah KASPA, Kemal. Antaranya adalah membentuk jati diri dan disiplin murid, memupuk semangat kerjasama, menerapkan semangat patriotik dan menerapkan semangat kesukarelawanan, iaitu sifat saling bantu-membantu dan bersiap siaga menghadapi apa-apa sahaja bencana dan ancaman. Itulah faedahnya, Akmal. Ya, cikgu. Alah, saya macam tak puas lah, cikgu. Katanya kita dah nak habis dah, cikgu. Yelah, tadi kan kita dah belajar macam-macam kan. Dari segi pengenalan, sejarahnya, pakaian seragam, faedah yang sebentar tadi. Jadi, Cikgu Jai, mungkin Cikgu Jai boleh berikan rumusan secara ringkas tapi padat mengenai apa yang kita dah belajar untuk episod kali ini. Silakan, Cikgu Jai. Baiklah, insya-Allah sebenarnya dengan mengetahui KASPA, apa orang kata pernah tak dengar? Tak kenal, maka tak cinta, Cikgu Jai. Pandai. Jadi diharapkan apabila semua murid-murid dan guru-guru mengenali apa itu Kadet Sekolah Pertahanan Awam, diharapkan sekolah-sekolah yang masih belum ada KASPA, silalah memohon kita ramaikan lagi sekolah yang menyertai Kadet Sekolah Pertahanan Awam ini. Kerana sejajar dengan cikgu lupa nak cakap lah. Apa ni, cikgu? Tahun ni sebenarnya adalah hari ulang tahun pertahanan awam. 2022 ni?
Iya. Happy birthday to Kaspar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Happy Okey. birthday to APM juga sebenarnya Ya, kan? APM lah bukan Kaspar lah. Happy birthday to APM. APM yang ke-70 tahun mencapai dekad platinum. Alhamdulillah. Kita dapat melatih rakyat sepanjang masa ini insya-Allah dengan sifat-sifat kesukarelawanan dan semua perkara yang berkaitan dengan siap siaga menghadapi bencana dan peperangan untuk semua bermula sejak dari bangku sekolah lagi. InsyaAllah. Tapi kan cikgu sebelum kita nak tutup ni lah kan, nak tanyalah kan, macam saya contohlah baru masuk sekolah ni, tengah pilih mana satu badan uniform saya nak masuk ni kan cikgu kan. Okey. Sebenarnya ada tak orang kata kalau nak masuk Kaspar ni dia kena tinggi je, orang dah tak boleh, lepas tu dia kena yang kacak-kacak je, lepas tu nak kena yang cantik-cantik je. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga sebenarnya Kaspar ini dia tak ada pun orang kata had-had sebegitu rupa, semua orang boleh join. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga nak masuk Kaspar ni. Tidak. Tak ada syarat yang tetap. Tak mestinya tinggi. Dia bukannya macam nak jadi pilot, bukan nak jadi juruterbang. Ya, murid-murid. So, sesiapa saja boleh menyertai kadet Sekolah Pertahanan Awam. Yang penting mempunyai semangat-semangat yang kita sebutkan tadi lah. Itu yang kita nak. Okey. Lepas tu tak kisah pakai cermin mata ke, tak pakai cermin mata kisah. ke. Yang penting semangat syarat. jati diri kena kuat. Ya. Lepas tu juga semangat patriotik juga kan cikgu? Ya, untuk menyertai pasukan badan uniform ini iaitu Kaspar. Cikgu, dia kata Kaspar dia ada lagu, betul ke? Cikgu nyanyi sikit tak cikgu? Okey, mula-mula Mula-mula. Lepas tu aku sambung boleh? Saya cubalah cikgu. Nampak Abang Romain dah tutup telinga dah. Okey, boleh ke cikgu? InsyaAllah. Okey, 1, 2, 3. Marilah kita semua Marilah kita semua. Okey. berganding bahu menggembeng tenaga, berbakti dalam pertahanan awam untuk bangsa kita. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Jai. Sama-sama. Terima kasih juga diucapkan kepada Izwan. Izwan siapa? Izwan. Terima kasih, Izwan. Izwan ni. Okey, Izwan ni. Yang telah setia bersama dengan kita ni kan Cikgu kan. Thank you, murid-murid. Diharapkan murid-murid di rumah dah faham dah mengenai Kaspar ini kan. Ya. Cikgu Jai pernah terangkan dari segi sejarah, pakaian seragam dan sebenarnya nak masuk Kaspar ni tak kisahlah yang pakai cermin mata boleh, tak pakai cermin mata boleh. Yang penting semangat jati diri kena kuat. Yes, baiklah, insyaAllah katanya untuk episod yang akan datang ni Cikgu Jai kata akan melatih saya untuk kita nak menangkap ular. Betul ke Cikgu Jai? Mungkin. Kalau nak tahu, wah, kenapa macam ni cikgu? Macam inspektor kan? Ya, kalau nak tahu, kita akan jumpa lagi di episod seterusnya dalam Badan Beruniform Didik TV KP. Bye, Assalamualaikum. Bye.